Tajuk utama 22 Julai, 1 Zulhijjah, suami YouTuber masakan terkenal direman. Remaja dirogol sehingga mengandung 8 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Shahrom. Suami kepada YouTuber masakan terkenal dikenakan tahanan reman 3 hari bermula hari ini oleh Mahkamah Magistrate Ipoh. Ia bagi membantu siasatan atas dakwaan mencederakan isterinya. Perintah reman terhadap suspek berusia 29 tahun tersebut dikeluarkan Magistrate Nabihah Muhammad Noor mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Senjata Berbahaya 1958. Semalam, suami yang juga pasangan YouTuber yang meningkat naik ditahan polis kerana disyaki mencederakan isterinya menggunakan senjata berbahaya dalam satu kejadian di perkarangan luar Wad Bersalin Hospital Raja Permaisuri Bainon, HRPB Ipoh. Dalam kejadian kira-kira jam 5.54 petang itu, suspek yang dalam keadaan mabuk telah membawa senjata sabit ke hospital mencari isteri dan adik iparnya berkaitan satu masalah keluarga. Difahamkan insiden berlaku selepas mangsa tidak menyebut nama suaminya ketika menerima satu anugerah dalam satu majlis di Ipoh baru-baru ini. Perselisihan tersebut berlanjutan sehingga suspek datang ke hospital dan dalam keadaan marah telah memukul isterinya berusia 28 tahun di perkarangan hospital berkenaan. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz mengesahkan menerima laporan kejadian itu. Katanya siasatan lanjut sedang dijalankan dan maklumat awal mendapati kes berpunca daripada perselisihan faham ahli keluarga. Di Perlis, seorang mekanik direman 7 hari sehingga Selasa depan bagi membantu siasatan selepas disyaki merogol pelajar perempuan berusia 17 tahun sehingga mengandung 8 bulan di Padang Katong, Kangar. Menurut Ketua Polis Daerah Kangar, Superintenden Wari Q, suspek berusia 20 tahun itu ditahan malam tadi di Kangar. Menurut pengakuan mangsa, dia mengenali suspek melalui WhatsApp. Suspek membawanya ke dalam hutan sebelum dia dirogol. Malah mangsa turut dirogol beberapa kali di beberapa lokasi lain antara November hingga Januari lalu dan lokasi terakhir perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah kosong berhampiran kediaman suspek. Ibu bapa mangsa hanya mengetahui perkara itu selepas guru sekolah mangsa hadir ke rumahnya pagi semalam bagi memaklumkan keadaan sebenar mangsa yang sudah mengandung 8 bulan. Ibu bapa mangsa hadir ke balai polis tengah hari semalam bagi membuat laporan mengenai kejadian yang menimpa anak bungsu dari 5 beradik berkenaan. Wari berkata pihaknya sudah merakamkan keterangan daripada mangsa dan arahan Pol 59 telah dikeluarkan kepada mangsa bagi mendapatkan rawatan di Hospital Tuanku Fauziah. Mangsa kini berada di wad bagi menjalani rawatan. Manakala di Terengganu, seorang suri rumah didakwa di Mahkamah Magistrate Marang atas pertuduhan melakukan urutan jenayah terhadap jirannya. Nur Aini Muhammad dituduh menakutkan secara jenayah terhadap Azizah Adi Ibrahim dengan memegang sebilah parang sambil berkata, "Mu mari keluar, aku nak pukulmu." Nur Aini, 35 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas dakwaan itu. Sebelum ini tertuduh dikatakan melakukan kesalahan itu di hadapan sebuah rumah di Taman Seri Payung, Kampung Padang Mengkuang, Bukit Payung pada jam 6.45 petang 13 Julai lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Jika sabit kesalahan, Nur Aini berdepan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 6 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Di mahkamah sama namun berlainan kes, seorang wanita yang juga nenek 15 cucu didakwa memiliki 125 biji pil kuda. Saadah Ali, 63 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Menurut pertuduhan, Saadah telah memiliki dadah jenis metamfetamin dengan berat kira-kira 18.43 gram. Kesalahan itu dilakukan nenek tersebut di sebuah rumah di Kampung Batangan jam 1 pagi 19 Julai lalu.
Wanita warga emas itu didakwa di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara minima 2 tahun dan tidak lebih 5 tahun serta diwajibkan sebatan tidak kurang 3 kali dan maksimum 9 kali sebat. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 23 September untuk tarikh sebutan semula kes. Di Pahang, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri berjaya melumpuhkan sindiket pengedaran dadah didalangi 2 sahabat warga tempatan dalam 2 operasi berasingan. Dalam operasi khas pada 18 Julai lalu itu, pihak polis berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM238,000. Ketua Polis Pahang Datuk Abdul Jalil Hassan berkata, dengan tertumpasnya sindiket ini, pihaknya percaya cubaan mereka untuk memperluaskan pengedaran dadah ke daerah lain berjaya disekat. Kegiatan itu disyaki aktif dalam pengedaran dadah jenis syabu dan heroin di daerah Maran sejak 3 bulan lalu. Dengan tangkapan ini, pihak polis berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah yang didalangi oleh warga tempatan dan kemungkinan mereka cuba untuk memperluaskan pengedaran dadah di daerah-daerah lain, tetapi atas maklumat orang ramai yang telah menyalurkan maklumat kepada pihak polis, kita dapat sekurang-kurangnya menyekat kegiatan ini daripada berluasa di daerah-daerah di sekitar negeri Pahang. Ketika serbuan ke sebuah rumah di daerah Maran, seorang lelaki berusia 30 tahun ditahan dan hasilnya polis menemui dadah jenis syabu seberat 2.97 kg dan heroin seberat 4.52 kg. Hasil siasatan terhadap suspek, polis mengesan dan menahan seorang lagi suspek berusia 29 tahun di Jalan Seri Gombak, Batu Cave, Selangor. Siasatan ke atas suspek kedua membawa kepada penemuan dadah jenis syabu seberat 1.4 kg dan 1,800 biji pil Eramin 5 serta wang tunai RM5,400 di sebuah rumah di Taman Sejahtera, Sentul, Kuala Lumpur. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek kini ditahan reman selama 6 hari bermula 19 Julai lalu untuk siasatan lanjut. Jabatan Penjara Malaysia melalui Persatuan Sahabat Penjara, Sahabat, mengambil inisiatif membantu bekas banduan dengan menyediakan insentif modal memulakan perniagaan. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan, Datuk Abdul Aziz Abdul Razak berkata, sejak ditubuhkan 4 tahun lalu, Sahabat telah membantu hampir 25 bekas banduan bagi menjalani kehidupan selepas tamat tempoh hukuman. Idea ini telah timbul bermula pada 2016 lagi, di mana kita melihat banduan yang mendapat ilmu daripada kemahiran, ilmu dan kemahiran di semasa menjalani hukuman, khususnya penghasilan makanan, produk-produk makanan, tapi tak tahu nak pasar bagaimana dan memerlukan peruntukan untuk membeli peralatan. Di sinilah Persatuan Sahabat melihat ada ruang untuk kita membantu kepada bekas-bekas banduan untuk memulakan kehidupan. Menurut Datuk Abdul Aziz, kebanyakan bekas banduan yang dibantu mencuburi bidang peternakan ayam, pembuatan biskut dan catering. Beliau yang juga setiausaha Sahabat berkata, panel penilai yang dilantik akan menilai semua permohonan banduan atau bekas banduan yang mempunyai perancangan bagi meneruskan kehidupan di luar berdasarkan kriteria tertentu. Datuk Abdul Aziz berkata demikian selepas ditemui media pada majlis penyerahan peralatan catering kepada seorang bekas banduan di Pusat Perindustrian Lahad di Ipoh. Barangan berupa mesin membuat dodol, peti ais, dapur gas dan periuk nasi bernilai RM5,000 diserahkan kepada bekas banduan Awi Abdullah. Awi 36 tahun yang melanjutkan pelajaran dalam bidang tafsir Al-Quran sebelum ini dikenakan hukuman penjara 3 tahun dan dibebaskan pada 2017. Sedang merancang untuk mengembangkan lagi perniagaan rendang tok, dodol dan serunding yang diusahakannya. Saya cuma benda ni saya nak meningkatkan lagi saya punya produk. Saya nak menggunakan saya punya sebab dapur dia tu besar, so saya nak gunakan mesin ni sebagai satu tempat penghasilan produk, penambahan pendapatan. Penjualan anak syarikat THP belum dimuktamad.
Bertemu kembali. Malaysia sedang memohon kebenaran menghantar 3 orang wakil tabung haji TH yang kini berada di Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam ke-5 itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, selain menunaikan ibadah berkenaan, ia juga bagi membolehkan laporan mengenai pelaksanaan haji ketika COVID-19 dibuat. Kita sendiri telah menghantar satu surat untuk memohon 3 orang wakil daripada tabung haji yang sudah berada di sana untuk membuat laporan buat haji di samping buat sedikit homework bagaimana pelaksanaan ketika COVID-19 ini. Dan sebagaimana kita faham, Arab Saudi dengan kebijaksanaan pemerintah mereka, situasi COVID-19 yang begitu tinggi menyebabkan mereka menghakkan dengan secukup-cukupnya, tetapi untuk mentakzim atau menegakkan syiar agama Allah, iaitu mengadakan haji tetap diadakan tapi dalam SOP yang benar-benar ketat pada tahun ini. Permohonan itu telah dihantar minggu lepas kepada Kerajaan Arab Saudi dan pihaknya masih menantikan jawapan. Semalam, Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan akan mengehadkan jumlah jemaah haji kepada 1,000 orang dengan melaksanakan prosedur operasi standard SOP ketat bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Pihak berkuasa negara itu turut memaklumkan ibadah haji ini akan dilaksanakan dalam suasana protokol kebersihan dengan akses diterhadkan kepada jemaah haji di bawah umur 65 tahun dan tiada penyakit kronik. Penjualan 14 anak syarikat TH Plantation Berhad THP masih belum dimuktamadkan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Syari berkata perkara itu sedang dipertimbangkan sama ada akan memberi faedah kepada anak syarikat tabung haji tersebut atau tidak. Penjualan Bumi Suria Ventures dan Maju Warisan Emas ini sedang menunggu kelulusan daripada unit perancang ekonomi. Sama ada harga jualan tersebut adalah pada harga pasaran ataupun tidak, dan sama ada peluasan tersebut akan memberi impak kepada perancangan jangka panjang dan keuntungan TH Plantation. Tambahnya, keyakinan pelabur meningkat sejak Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran negara Februari lalu. Selain harga sawit mentah dilihat sedang pulih. Ini disebabkan hubungan perdagangan antarabangsa terutama India dan China kembali terjalin. Beliau berkata demikian menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar berhubung justifikasi penjualan aset oleh TH Plantations. Keputusan untuk menjual 14 buah anak syarikat THP yang memiliki 76.2% daripada jumlah keseluruhan ladang milik anak syarikatnya telah dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada Ogos 2019. Seluruh surau di wilayah persekutuan kini boleh memohon kebenaran untuk menjalankan solat Jumaat bagi menampung jumlah umat Islam yang menunaikan solat itu di masjid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, keizinan tersebut diberikan dengan syarat jemaah perlu mematuhi prosedur operasi standard termasuk penjarakan sosial. Dalam keputusan yang dikemukakan baru-baru ini, kita nyatakan bahawa solat Jumaat mesti mengikut SOP dengan MKN dan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi penjarakan sosial ini kita tetap kekalkan. Untuk menjustifikasikan hal ini, kami telah merujuk ulama-ulama sedunia termasuk Syekhul Azhar. Begitu juga pandangan daripada Mufti Mesir. Tambahnya, setakat ini maklum balas yang diterima daripada surau-surau amat memberangsangkan. Sementara itu, katanya Jawatan Kuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI telah bermesyuarat 7 kali sepanjang tempoh PKP bagi membincangkan isu berkaitan pelaksanaan ibadah umat Islam. Beliau berkata demikian menjawab soalan Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad berhubung kebenaran solat Jumaat diadakan di masjid dan surau sambil mengamalkan SOP. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan menyediakan pakej pemulihan bagi membantu industri berkenaan terus berkembang, terutama selepas tamat tempoh moratorium. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya akan bekerjasama dengan semua penggiat industri dalam mencari kaedah terbaik untuk merancangkan semula sektor pelancongan dalam negara di kalangan rakyat Malaysia.
Katanya tamat tempoh moratorium dilihat menjadi cabaran utama untuk industri pelancongan. Ekoran dikhawatiri akan membantutkan rancangan rakyat untuk bercuti dalam negara. Tapi dari segi Motek tu, kita juga memperkenalkan package insya-Allah untuk menggalakkan pelancongan domestik ini berterusan. Jadi kita akan meneruskan dengan membantu pihak perhotelan untuk memberi package yang baik, yang menarik untuk orang untuk pergi melancong. Dan satu lagi yang kita khawatir adalah apabila sekolah itu dipendekkan percutiannya, ia juga menjadi cabaran bagi industri pelancongan. Jadi sebab itu kita juga samalah kita menyarankan agar, bukan menyaran, kami insya-Allah kami akan membantu dari segi memberi package yang menariklah. Beliau berkata dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, anggaran kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mencecah 45 bilion ringgit. Dalam pada itu, beliau berkata setakat ini pihaknya tiada sebarang perancangan untuk menghentikan pakej promosi domestik biarpun negara berdepan peningkatan kes COVID-19 sejak 10 hari kebelakangan ini. Namun pihaknya akan mendapatkan nasihat dan panduan daripada Kementerian Kesihatan untuk sektor berkenaan terus beroperasi. Hampir 4 bulan tidak ke sekolah, kini giliran pelajar tahun 1 hingga 4 kembali memulakan sesi pembelajaran mereka hari ini. Di Selangor, 662 buah sekolah kebangsaan beroperasi membabitkan lebih 350,000 pelajar berumur 7 tahun hingga 10 tahun. Pengarah Pendidikan Negeri Selangor, Izmi Ismail berkata, hasil pemantauan sesi persekolahan di semua sekolah bermula 24 Jun hingga hari ini didapati telah mengikuti SOP PKP yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Beliau dalam pada itu turut memaklumkan dengan pembukaan sekolah ini berbaki 70% lagi proses pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang perlu dikejar tenaga pengajar. Kita telah menghabiskan lebih kurang 30% dalam pengajaran PDP kita. Dan sekarang apabila kita buka ini, kita hanya tinggal 70%. So dalam 70% ini untuk kita nak memungkinkan semua kurikulum ini diajar kepada anak-anak, pihak BPK bahagian perkembangan kurikulum telah pun mengeluarkan penjajaran semula kurikulum. Beliau ditemui media selepas sesi lawatan di Sekolah Kebangsaan Seksyen 17 Shah Alam pagi tadi. Sebelum ini, semua pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah hanya menggunakan pendekatan home-based learning bagi meneruskan pembelajaran. Sementara itu, di Johor, kembar 3 tidak seiras darjah 4 antara yang mencuri tumpuan di Sekolah Kebangsaan Taman Perling 3. Mereka teruja dan bersemangat memulakan semula sesi persekolahan hari ini. Sharifah Rania Az-Zahra, Syed Muhammad Riza, Syed Muhammad Rayyan dan Sharifah Raina Az-Zahra bangun seawal jam 5.30 pagi dan tidak sabar ke sekolah untuk bertemu rakan-rakan dan guru. Bagi mereka, tempoh 4 bulan tidak bersekolah adalah terlalu lama dan sudah bersedia memulakan sesi persekolahan dengan norma baru. Semangat lah, dah lama tak pergi sekolah, dah rasa teruja nak jumpa cikgu dengan kawan-kawan. Jadi macam mana kakak rasa hari ni okey tak nak pergi sekolah dengan norma baru? Okey, tapi kena ikut SOP. Apa SOP yang kakak tahu? Selalu basuh tangan, jaga jarak, jangan sentuhan kawan. Sebelum ni pun saya sebagai ibu telah banyak kalilah terangkan tentang bagaimana norma baharu untuk mereka jalani di sekolah nanti, bagaimana SOP yang harus dipatuhi. Kita dah memang selalu bagi tahu dan harap-harapnya hari ini mereka dapat praktikkan dengan baiklah. Contohnya seperti jaga penjarakan sosial, kerap mencuci tangan, jangan bersentuhan dengan kawan, jangan berkongsi makanan dengan kawan. Sesi persekolahan semula di Johor melibatkan 575,044 murid sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan SMK melibatkan 1,187 buah sekolah. (13) Penumpang bas jadi tebusan. Bertemu kembali. Di Ukraine, 13 penumpang bas berdepan detik cemas apabila dijadikan tebusan oleh suspek yang mempunyai kaitan dengan keganasan. Maxim Krivoj, 45 tahun, bagaimanapun menyerah diri selepas hampir 12 jam tidak mengindahkan arahan pihak polis.
Menurut media tempatan, tembakan banyak kali kedengaran semasa operasi untuk membebaskan tebusan, namun tiada kecederaan dilaporkan. 13 tebusan itu kemudian turut dibebaskan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Arsen Avakov berkata, pengganas yang merampas bas di Lusk mempunyai rakan subahat dan sudah ditahan. Suspek Maxim Krivosh dikatakan mempunyai jenayah lampau, termasuklah rompakan, penipuan dan pernah dipenjarakan selama 10 tahun. Kes disiasat di bawah Akta Jenayah Keganasan Ukraine. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Tular di media sosial kelahiran anak penyu berwarna kuning di timur India Odisha. Kelahirannya disedari penduduk di Bandar Balasore sebelum diserahkan kepada Jabatan Perhutanan. Mereka mendakwa penyu itu berkemungkinan albino dan ia spesies terancam. Di Itali, beberapa penyelam pengawal pantai bertungkus lumus membantu melepaskan seekor ikan paus sperma sepanjang 10 meter yang terperangkap dalam jaring ikan. Media tempatan melaporkan penyelam terbabit menggunakan pisau dan gunting untuk membebaskan paus berkenaan. Namun keadaan menjadi sukar susulan haiwan berkenaan dipercayai ketakutan. Bagaimanapun, paus tersebut berjaya diselamatkan dalam masa 2 hari. Sepasang suami isteri terpaksa membayar ganti rugi sebanyak RM270,000 selepas anak mereka secara tidak sengaja memusnahkan tugu istana Disney di Muzium Kaca Shanghai. Kejadian dipercayai berlaku ketika kanak-kanak berkenaan bermain kejar-mengejar di sekitar kawasan pameran. Difahamkan, struktur istana itu seberat 60 kg dan menaranya diperbuat daripada emas 24 karat. Kembara korban 1,001 asnaf menyasarkan agihan daging kepada lebih suku juta fakir miskin di bumi Afrika. Program anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM itu melibatkan 12 negara seperti Habsyah, Chad dan Rwanda tanpa meminggirkan golongan memerlukan di negara ini. Menurut Duta YBIM yang juga penceramah bebas, Syamsul Amri Ismail atau lebih dikenali sebagai Syamsul Debat, keadaan umat Islam yang sering tertindas dan hidup dalam kebuluran di Afrika wajar diberi perhatian. Malahan ada beberapa ramai kanak-kanak yang sampai hilang penglihatan sebab terlalu lapar. Terlalu lapar dah tak nampak apa. Dan bila yang kat tangan pun dah tak boleh. Dia baik tu sebabnya kita tengok bila lalat, langau semua dah penuh kat muka pun dia dah tak ada satu semangat nak hidup dah. Biarlah lalat tu kau nak makan aku pun apa semua tak. Bayangkan tak keadaan yang seperti tu. Makan rumput. Malahan mereka yang ada mak tu menangis. Menangis nak susukan anak, susu pun tak ada, zat dah tak ada. Kadang-kadang dia menangis sebab dapat daging tu sebab dia fikir bukan dia, fikirkan anak-anak dia. Sedangkan dia sendiri pun dah beberapa lama tak makan. Itulah keadaannya. Justru YBIM menawarkan pakej korban kepada rakyat Malaysia dengan harga berpatutan merangkumi satu bahagian lembu RM360, satu ekor kambing RM580 dan RM550 untuk sebahagian unta. Peserta juga akan menerima resit transaksi dan sijil penyertaan ibadah korban. Pengasasnya Datuk Surveyor Rosli Atan berkata, ibadah itu melibatkan lebih 3,000 sukarelawan di bawah Majlis Agama Islam Afrika di setiap 12 negara yang terlibat. Mereka turut didedahkan dengan prosedur operasi standard SOP bermula dari tempat penyembelihan di ladang sehingga proses pengagihan daging korban. Kita berurusan dengan Majlis Agama Islam di negara-negara Afrika yang terlibat. Dan hubungan baik kami ini memberi kelebihan kepada kami untuk memastikan supaya haiwan-haiwan ternakan yang hendak kita korban ini dalam keadaan yang sihat, berkualiti dan betul-betul layak untuk dibuat korban. Tambah beliau, YBIM ketika ini dalam proses akhir untuk mendapatkan pengiktirafan ISO 9001-2015 bagi aktiviti pengurusan dana dan penyaluran bantuan yang lebih sistematik, efisien dan berkualiti. Saya bagi pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia menyeru kepada rakyat Malaysia, muslimin dan muslimat agar dapat bersama-sama menyertai ibadah korban bersama kami. Dan kami berjanji akan melaksanakan amanah ini dengan sebaiknya. Semoga ibadah korban kita akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini, insya-Allah.
Untuk maklumat lanjut berhubung kepada korban 1001 asnaf di bumi Afrika YBIM, hubungi nombor dan laman web tertera. Untuk sebarang pembayaran pula, anda boleh lakukan transaksi itu melalui nombor akaun Maybank Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Sertailah misi ibadah korban merentas benua anjuran Persatuan Perniagaan Islam Antarabangsa. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan program analisis jam 9 malam nanti yang membawa tajuk Berkesankah Tarbiyah Mukhayyam. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.